Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Deo. Bagi teman-teman yang sudah bergabung, terima kasih banyak atas dukungannya. Dan bagi teman-teman yang ingin bergabung, silahkan klik tombol subscribe agar membantu channel ini semakin berkembang. Dan bagi teman-teman yang ingin request reaction lainnya, silahkan ketik di kolom komentar. Nah, kali ini kita akan membongkar ya, melihat cerita-cerita yang ada di Malaysia, teman-teman ya, yaitu cerita atau kisah-kisah legenda yang ada di Malaysia. Seperti apa videonya? Langsung kita lihat videonya berikut ini. Bongkar kisah-kisah legenda rakyat yang terkenal di Malaysia tanpa membuang masa. Oke. Jom kita buka buku sejarah dan mulakan kelas kita. Bukan huruf M. Itulah, jangan suka selalu ketahukan orang. Yang ini bukan huruf M, yang ini huruf H. Huruf H. 10 kisah legenda yang terkenal di Malaysia. Oke, jadi ini 10 cerita legenda yang ada di Malaysia yang terkenal, teman-teman ya. Sebelumnya klik subscribe ya teman-teman untuk Faktau channel, teman-teman. Belum tu, jangan lupa subscribe Faktau tau. Dan jangan lupa tekan loceng. Loncengnya juga teman-teman ya, notifikasi. 10. Si Tanggang. Si Tanggang, teman-teman ya. Si Tanggang atau Si Tenggang merupakan sebuah cerita dongeng masyarakat Melayu yang mengisahkan tentang sebuah keluarga yang sangat miskin, di mana ibunya sanggup berkorban apa sahaja demi anaknya. Bagaimanapun, anak mereka bernama Si Tanggang merupakan seorang yang sangat cekap bersampan dan berniaga, sehingga beliau akhirnya menjadi kaya raya. Kaya raya, Walau teman-teman beliau ya. turut dikawinkan dengan Si Tanggang ini kalau di Indonesia itu namanya maling kundang, teman-teman ya. Kalau di Malaysia Si Tanggang, teman-teman ya. anak sultan. Pada suatu hari, kapal beliau telah berlabuh di muara sungai tempat asal usulnya. Ibunya sangat gembira untuk berjumpa dengan anaknya. Setelah sekian lama terpisah. Anak mak sangat. Kau dah balik nak. Kau dah mencapai cita-cita kau nak. Tetapi Si Tanggang dengan angkuh berpura-pura tidak mengenali mereka, sehingga mengaku jadi Si Tanggang itu awalnya miskin, kemudian jadi kaya raya karena menikahi seorang saudagar, teman-teman. Kemudian ketika kembali ke kampung halamannya, ibunya itu tidak diakui sama Si Tanggang ini loh. Nggak boleh seperti itu ya. Durhaka namanya, teman-teman. Oke. aku yang ibu bapanya telah lama mati. Aku bukan binatang, sayang. Ya. Kau dah gila nak mengaku mak aku pula. Mak aku dah tak ada, tahu. Kerana kecewa, Padahal ibunya masih ada ya. Maknya itu masih ada, masih hidup. Dibilangnya itu sudah meninggal. Dan ini durhaka, teman-teman ya. Nggak boleh. si ibu telah mengangkat kedua tangannya dan berdoa. Itulah dia anakku yang ku kandung 9 bulan 9 hari. 9 bulan 9 hari. Yang ku lahirkan. Aku susukan dari kecil sampai besar. Betul. Tunjukkanlah balasan atas anak yang tidak membalas jasa. Di mana akhirnya Si Tanggang dan seluruh kapalnya telah bertukar menjadi batu. Kisah legenda ini juga turut dikenali dengan nama lain seperti Malin Kundang dan Nakoda Manis. Kalau korang nak tahu, cerita ini pernah digunakan dalam buku teks sekitar zaman 1960-an yang dikaryakan Abdul Samad Ahmad. 9. Nomor 9. Puteri Gunung Ledang. Bila cakap Puteri Gunung Ledang, Faktau mesti teringat M. Nasir. Jika patah sayap Raja Wali, bertungkat jua akan kembali. Kisah ini termaktub dalam 2 buku lama, iaitu Hikayat Hang Tuah dan Sulalatus Salatin yang membawa maksud sejarah Melayu. Buku Sulalatus Salatin ini merupakan buku sejarah Melayu yang lebih lama berbanding Hikayat Hang Tuah. Gunung Ledang merupakan sebuah gunung yang terletak di Johor Bahru. Kisah Puteri Gunung Ledang menceritakan tentang teman-teman ya. Jadi itu legenda-legenda yang ada di Malaysia maupun di Indonesia ya, sebenarnya hampir sama, dia teman-teman. dikatakan amat cantik sehingga menarik perhatian Sultan Mahmud Shah dari Kesultanan Melaka. Beliau telah mengutuskan Laksamana Hang Tuah, Tun Mamat dan beberapa pendekar lain untuk menemui seorang nenek tua yang dikenali sebagai Nenek Kebayan, yang sebenarnya merupakan samaran Puteri Gunung Ledang untuk meminang puteri tersebut. Nenek Kebayan telah menolak pinangan tersebut dengan mengenakan 7 syarat yang tidak mampu ditunaikan. Antara syaratnya ada syaratnya untuk menikahi ya, yaitu 7 syarat, teman-teman. ialah 1 jambatan gantung emas dari Gunung Ledang ke Melaka, 1 jambatan perak dari Melaka ke Gunung Ledang, 7 dulang hati nyamuk, 7 dulang hati hama, 7 tempayan air mata anak dara, 7 tempayan air pinang muda, 1 mangkuk darah Sultan Ahmad, iaitu anak Sultan Mahmud Shah yang ketika itu masih kanak-kanak lagi. Terdapat cerita disebarkan, kononnya Puteri Gunung Ledang sebenarnya bukanlah manusia tetapi merupakan Ratu Bunian. 8.
Batu belah, batu bertangkuk. Batu belah, batu bertengkuk, teman-teman. Fak tahu yakin, mesti korang pernah tengok cerita batu makan orang ni kan? Batu belah, batu bertangkup yang dikatakan terletak di Kelang ini mendapat nama sempena sebuah bongkar batu besar yang pada legendanya mempunyai ruang mulut yang ternganga dan terbuka seperti sebuah gua atau batu terbelah dua yang mengeluarkan suara yang kuat dan menyeramkan. Kisah ini dikatakan bermula apabila seorang wanita bernama Si Tanjung yang sangat mengidamkan telur ikan tembakul. Kemudian telur ikan tembakul. Setelah berjaya mengail ikan itu, Si Tanjung yang memiliki 2 orang anak kemudian menyuruh anak perempuannya, Si Melo, untuk merebus telur ikan tembakul tersebut sementara beliau mandi. Selepas telur tersebut masak, telur itu diberikan separuh kepada adiknya bernama Si Pekan, manakala separuh lagi disimpan untuk ibunya. Tetapi Si Pekan menangis kerana ingin makan bahagian ibunya dan ini telah memaksa kakaknya memberikan telur itu pada adiknya. Si Tanjung yang berasa sangat kecewa dan berkecil hati lalu terus membuat keputusan untuk berlari ke arah batu belah, batu bertangkup. Tangkaplah aku, telanlah aku. Aku kempunan, telur tembakul. Dan menyuruh batu itu menelannya. Ditelan ya teman-teman ya. Jadi orangnya ditelan ya dalam batu. Batu itu dikatakan wujud pada tahun 1950-an dan terpaksa diletupkan untuk memberi laluan kepada pembinaan sekolah. 7. Masuri. Masuri teman-teman. Siapa pernah pergi Langkawi, mesti korang pernah pergi melawat makam Masuri kan? Tapi korang tahu tak sejarah Masuri ni? Masuri atau nama sebenarnya Masuri binti Pandak Maya merupakan seorang gadis kelahiran Pulau Langkawi pada awal kurun ke-18 Masihi. Beliau mendapat gelaran Puteri Masuri kerana mempunyai rupa paras yang sangat cantik. Dikatakan semasa suami. Jadi ini benar-benar ada karena ada makamnya teman-teman ya. Wan Derus sedang keluar berperang dengan tentera Siam di Kuala Kedah. Puteri Masuri sudah pun hamil ketika itu. Namun kerana cemburu dengan populariti Masuri, kakak iparnya Wan Mahura telah memfitnah Masuri mengadakan hubungan sulit dengan seorang penyair yang jadi fitnah itu sangat kejam teman-teman ya. Hati-hati dengan namanya fitnah. Terkenal kerana fitnah itu, Masuri telah diikat di pokok dan dibunuh dengan tombak. Ayat terakhir Masuri sebelum dibunuh merupakan satu sumpahan, iaitu beliau tidak menghalalkan darahnya jatuh ke bumi dan Pulau Langkawi tidak akan tenteram dan permai. Ibarat padang jarak padang terkukur selama 7 keturunan. Kerana sumpahan itu, darah Masuri yang keluar berwarna putih ketika ditombak dan Pulau Langkawi dikatakan telah hancur dan hangus diserang tentera Siam. 6. Dayang Senandung. Dayang Senandung. Dayang Senandung mengisahkan tentang seorang puteri raja yang berasal dari Pulau Senandung telah terkena sumpahan ketika dilahirkan, di mana sumpahan itu telah menjadikan keseluruhan badannya menjadi hitam legam. Bagaimanapun kata seorang bomoh, sumpahan itu boleh dihapuskan dengan syarat Dayang perlu keluar dari istana. Tidak tinggal di lingkungan istana. Jadi dikutuk ya teman-teman ya, disumpah ya bahwa dia itu memiliki warna yang gelap ya. Kemudian kalau keluar dari istana baru kutukannya hilang teman-teman. Dan hendaklah dipisahkan dari kerabat diraja. Ketika meningkat dewasa, Dayang telah menjadi seorang gadis yang pandai mengaji dan bersuara merdu. Ini telah menyebabkan Raja Kamaruzaman, iaitu seorang raja dari negeri Cahaya Nila yang singgah ke Pulau Senandung, terpikat dengan kemerduan suara Dayang. Ya Allah, merdunya suara orang itu. Dan mengambil keputusan untuk menikah dengannya. Karena suaranya merdu, kemudian tertarik raja ini untuk menikahi ya teman-teman. Dayang kemudian dibawa tinggal di istana, tetapi beliau tidak disukai dan sering ditindas mak mertuanya kerana benci dengan rupa parasnya yang hitam. Hei Dayang, sini jampi kau tu. Kau jangan nak kenakan aku dengan ilmu. Oh jahat ya teman-teman ya, kasihan Dayang. Kau itulah. Ketika Raja Kamaruzaman keluar bekerja di negeri lain, mak mertuanya telah mengarahkan orang suruhannya untuk membuang Dayang yang sedang hamil ketika itu ke hutan untuk membunuhnya. Kasihan teman ya, dalam keadaan hamil ya dibuang di hutan ya dan mau dibunuh. Anak dalam perutnya itu. Tapi tunggu ini. Jangan membantah. Nanti kau pula yang aku suruh pancung. Bawa sekarang juga. Bagaimanapun orang suruhannya tidak sampai hati. Sebaliknya, membunuh monyet untuk dibawa balik darahnya sebagai bukti. Sumpahan Dayang terhapus sewaktu beliau melahirkan anak keseorangan di dalam hutan. Kesian Dayang kan? Oke, 5 teman-teman. Raja Bersiung. Kalau di luar negara ada vampire, di Malaysia kita ada Raja Bersiung. Mengikut cerita zaman dulu, Raja Bersiung ini merupakan gelaran yang diberikan kepada Raja keempat dari keturunan Melong Mahawangsa yang berpusat di Lembah Bujang.
Nama sebenar beliau adalah Raja Ong, Maha Pelita Raja Deria. Ong. Pada awalnya, beliau dikatakan berperwatakan seperti manusia biasa. Sehinggalah suatu hari, tukang masaknya secara tidak sengaja telah terpotong jarinya sehingga darah pada jari tersebut termasuk ke dalam makanan ketika sedang menyediakan santapan baginda. Bagaimanapun, hal ini dirahsiakan dari pengetahuan sesiapa. Apabila memasak untuk keesokan harinya, raja itu bertanyakan kepada tukang masaknya mengapa makanan hari ini tidak sedap seperti semalam. Tukang masak itu kemudian menceritakan hal yang sebenarnya. Masa saya bayang Pati siangkan. Pati terkejut disergah hantu. Teriris dari Pati hingga berdarah dan menitis ke dalam kuah. Jadi apa jarinya ya teman-teman ya, darahnya itu masuk ke dalam makanannya, kemudian ketika besoknya kok nggak enak gitu ya makanannya, ternyata memang butuh darah teman-teman untuk dimakan. Dari itulah raja tersebut mula ketagih darah manusia dalam santapannya, menyebabkan mulutnya ditumbuhi 2 siung tajam Siung, ya? seperti vampire. Akhirnya raja tersebut berkelakuan kejam dengan membunuh manusia sewenang-wenangnya untuk mendapatkan darah, sehingga akhirnya beliau diberi gelaran Raja Bersiung sehingga ke hari ini. Kalau korang pergi ke Kedah, korang boleh nampak terdapat binaan istana lama di Bukit Tinggi yang dikatakan tempat peninggalan Raja Bersiung. 4. Bawang merah, bawang putih. Oke, di Indonesia juga ada bawang merah, bawang putih ya. Ternyata di Malaysia juga ada bawang merah, bawang putih. Keren. Cerita ni pernah viral tahun dulu. Sampai fakta pun terkena demam sinetron. Ini tentang sebuah pilihan. Tapi cerita dalam drama sinetron tu bukan cerita asal dia. Cerita ini mengisahkan tentang seorang anak gadis bernama Bawang Merah yang tinggal bersama ibu dan adik tirinya Bawang Putih. Bagaimanapun, Bawang Merah sangat dibenci oleh mereka dan menyebabkan Bawang Merah seringkali dimarah dan dipukul. Bangun pemalas. Bangun. Bangun aku cakap. Pada suatu hari, ketika ibu tirinya keluar dan adik tirinya sedang tidur, Bawang Merah telah keluar ke hutan untuk mencari pohon beringin rendang. Ketika itulah beliau ternampak ada buah yang tergantung di bawah pohon, di mana buah itu akan Oke, teman-teman, kalau di Indonesia itu bawang putih yang baik, bawang merah yang jahat. Kalau di Malaysia ya bawang merah yang baik, bawang putih yang kurang baik ya teman-teman ya. ayun dengan sendirinya apabila Bawang Merah duduk. Ibu, akulah anak yatim piatu. Tanpa disedari, beliau telah diperhatikan oleh seorang putera raja dan baginda sangat tertarik melihat buayan itu berayun dengan sendirinya dan mengambil keputusan untuk mengekori Bawang Merah ke rumahnya. Bagaimanapun apabila tiba di rumah, ibunya terus mengikat Bawang Merah dan memberitahu putera raja tersebut beliau hanya mempunyai seorang anak bernama Putih. Penipuan ibunya terbongkar setelah putera raja menyuruh Bawang Putih duduk di buayan tersebut dan ternyata buai itu tidak berayun. Buanlah. Buanku laju. Setelah berjaya membebaskan Bawang Merah, putera raja itu kemudian mengahwininya. 3. Keren. Sang Kelembai. Sang Kelembai. Sang Kelembai merupakan sejenis makhluk yang dikatakan mempunyai kuasa luar biasa yang mampu menyumpah manusia bertukar menjadi batu. Menurut cerita Kayak Medusa ya, teman-teman, makhluk ya. ini mempunyai fizikal Jadi kayak Medusa itu bisa merubah orang menjadi batu teman-teman. yang bersaiz gergasi, berwajah hodoh dan berperwatakan bengis, berambut merah dan panjang. Terdapat banyak versi berkenaan kisah Sang Kelembai ini, tetapi versi yang paling popular adalah dari Pahang. Dikatakan dari pada suatu Pahang. hari, Sang Kelembai sedang menangkap ikan. Tiba-tiba turun 5 ekor gajah yang mengganggu ikan yang mahu ditangkap oleh makhluk itu. Kerana terlalu marah, Sang Kelembai kemudian menjerit sehingga menyebabkan 5 ekor gajah tersebut menjadi batu. Batu yang menyerupai gajah tersebut dikatakan masih boleh dijumpai di Gua Kota Kelangki, Oh Pahang. iya. Mirip banget ya dengan batunya, gajahnya. Putri Santubong dan Putri Sejinjang. Kisah dua putri Oke, yang dikatakan putri. daripada kayangan ini. Jadi ada 2 putri ya teman-teman ya. Bisa mendapatkan jutaan dolar dalam satu Ini berasal daripada negeri Sarawak. Sarawak. Dikatakan ayahandanya, iaitu seorang raja kayangan, telah menurunkan titah agar kedua-duanya turun ke bumi untuk menyelesaikan pertelingkahan antara dua kampung. Tetapi sekiranya berlaku pertelingkahan antara dua puteri itu, maka mereka akan dihukum untuk terus tinggal di bumi. Ketika di bumi, Puteri
Santubong menetap di kampung Pantai Biru untuk mengajar menenun kain, manakala Puteri Sejinjang pula di kampung Pasir Kuning untuk mengajar mengasing sekam padi dengan aluk. Kedua-dua kampung tersebut menjadi aman tanpa pertelingkahan. Sehinggalah suatu hari, seorang putera bernama Putera Serapi datang berkunjung untuk melihat kejelitaan kedua-dua puteri. Akhirnya, kedua-dua puteri itu jatuh cinta dengan Putera Serapi dan menyebabkan berlakunya pergaduhan, di mana akhirnya kedua-dua puteri itu telah disumpah. Puteri Santubong telah disumpah menjadi gunung, manakala Puteri Sejinjang telah disumpah menjadi pulau kera yang bertaburan. Sebelum kita ke nombor 1, jom kita tengok dulu honorable mention kita. Badang. Naga Tasik Cini. Naga Tasik Cini. Puteri Tujuh. Puteri Tujuh ya, Puteri Tujuh. Ulik Mayang. Bujang Senang. Buaya Putih. Ya. 1. Hikayat Hang Tuah. Hikayat Hang Tuah, kisah teman-teman. dibagi Pak Tau Keren. merupakan kisah yang paling legend dalam senarai ini. Pak Tau ingat lagi dulu-dulu, Pak Tau suka sangat tengok cerita silat legenda. Siapa pernah tengok? Angkat tangan. Saya. Kisah Hikayat Hang Tuah merupakan sebuah kisah kepahlawanan ketika zaman kerajaan Empayar Melaka. Hikayat ini dipercayai mula ditulis sekitar 1700 di dalam manuskrip Leiden. Hikayat Hang Tuah mengisahkan tentang 5 pendekar sekawan, iaitu Hang Tuah, Hang Jebat, Hang Lekiu, Hang Kasturi dan Hang Lekir. Kau nak extender tak? Kalau saya tak boleh jadi Hang Jebat pun tak apalah. Kasihlah saya jadi Hang Kebun. Hang Kebun belum ada pelakonnya. Tapi kalau jadi Hang Kebun, tak boleh pakai keris. Mesti pakai cangkul. Cangkul pun cangkul lah. Ketika bertugas di istana, Hang Tuah telah berjaya menewaskan seorang pahlawan Jawa dan mendapatkan taming sari, iaitu sejenis senjata yang dikatakan mampu menjadikan pemiliknya kebal. Beliau kemudian dituduh telah mengadakan hubungan sulit dengan Dayang Sultan dan ini menyebabkan Hang Tuah dihukum mati. Dituduh ya teman-teman ya. Anak ini juga, beta tahu matinya saja. Sembah mati. Sudahlah, namanya jangan disebut-sebut lagi. Tetapi bendahara telah menyembunyikan Tuah dan menggantikan orang lain sebagai ganti untuk menerima hukuman itu. Kerana percaya dengan kematian Tuah, Jebat dan Kasturi telah melancarkan rancangan untuk membalas dendam terhadap Sultan. Bendahara kemudian telah memanggil Tuah daripada persembunyiannya untuk mendapatkan pengampunan dari Sultan, di mana kemudian Sultan mengarahkan Tuah untuk menghentikan Jebat. Hei Jebat, mari turun ke bawah. Kita berlawan seorang sama seorang. Ini telah menyebabkan berlakunya pertarungan selama 7 hari sehingga dikatakan akhirnya Jebat mati dibunuh Tuah. Bisa seperti ini ya. Kisahnya berakhir ketika beliau ditugaskan untuk meminang Puteri Gunung Ledang, di mana beliau gagal dalam tugasnya. Kerana berasa malu, beliau kemudian menghilangkan diri dan sejak itu beliau tidak kelihatan lagi. Jadi itu ya 10 teman-teman ya. 10 cerita rakyat Malaysia yang legenda-legenda yang sangat terkenal di Malaysia ya. Bagaimana menurut kalian? Kalau kalian cocok dengan channel ini, kalian bisa subscribe, like, and share teman-teman. Kemudian bagi teman-teman yang ingin komentar silakan, mau request reaction berikutnya silakan. Terima kasih dari kami, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Please subscribe, like, and share.